Penganjuran acara sukan laut berskala antarabangsa di Labuan dijangka memberi suntikan kepada ekonomi setempat dengan kehadiran ribuan pengunjung selain membuka peluang kepada sektor perkhidmatan dan perniagaan. Bersama Hebri Doni di Labuan, teruskan. Cawaran Sukan Laut Antarabangsa Labuan LIC 2026 dijangka merancangkan ekonomi tempatan selain mengangkat sukan laut dan pantai ke peringkat antarabangsa. Memasuki edisi ke-28, LISC disertai 11 negara dengan keseluruhan 3,647 peserta dari dalam dan luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Ridwan Muhammad Ismail menyasarkan lebih 35,000 pengunjung sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada sektor perhotelan, pengangkutan dan perniagaan tempatan. Saya yakin dan percaya bahawa sasaran kita 35,000 itu akan dapat dicapai dan juga saya mengharapkan akan adanya limpahan ekonomi kepada penduduk tempat yang mana kita juga akan menganjurkan gerai-gerai perniagaan yang kita akan tempatkan di tapak LIC. Jadi saya mengharapkan akan ada limpahan ekonomi dari segi perhotelan, dari segi pengangkutan awam, dari segi peniaga-peniaga makanan itu sendiri. Bagi menampung kehadiran perkhidmatan feri Roro dan bot laju turut ditambah, LISC 2026 menawarkan hadiah keseluruhan RM385,000 melibatkan 15 acara dan berlangsung dari 28 April hingga 3 Mei di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Perkhidmatan feri yang menghubungkan Labuan dan Menumbuk diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Jabatan Kesihatan Negeri Labuan menjalankan projek intervensi bagi menilai tahap pematuhan larangan merokok dalam feri Roro. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Francis Paul, masih terdapat penumpang yang merokok terutama di kawasan dek walaupun larangan jelas dipamerkan. Tindakan itu boleh dikenakan kompaun RM250 bagi kesalahan pertama. Walaupun kita nampak banyak papan tanda di sini sekitar ini, kita masih juga nampak orang masih ada yang merokok. Terutama ini kawasan dek, sebab mungkin tanggapan mereka itu adalah kawasan open dan tidak menjejaskan mana-mana pihak. Walau bagaimanapun, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok dan setiap sudut di kawasan ini tidak dibenarkan merokok. Kita berharap bahawa dengan aktiviti begini kita dapat meningkatkan satu kesedaran dan pematuhan kepada undang-undang yang berkaitan dengan larangan merokok. Larangan turut meliputi penggunaan rokok elektronik atau vape. Penguatkuasaan dijalankan dengan kerjasama PDRM. Institusi pengajian tinggi terus memainkan peranan dalam pembangunan intelektual komuniti melalui penganjuran program ilmiah. Program Semarak Ilmu Anjuran Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSCAL menampilkan kupasan buku Amazing Labuan Through Our Lens. Menurut Pengarah UMSCAL, Profesor Teknologis Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, program ini membuka ruang perkongsian ilmu serta pemahaman lebih mendalam melalui perspektif penulis. Sudah tentu program-program perkongsian ilmu ini memang sebenarnya dinanti-nantikan oleh komuniti sebab universiti bukan hanya bertindak sebagai tempat education tetapi juga tempat pencernaan dan pencambahan ilmu baik dari segi komuniti dan juga industri. Motivasi di belakang penerbitan buku ini adalah kami berharap bahawa ini adalah pembuka cara bagi ramai lagi atau banyak lagi buku-buku yang boleh diterbitkan dalam pelbagai industri, dalam pelbagai bidang. Sebab Labuan ini merupakan salah satu tempat yang paling unik di Malaysia yang mempunyai pelbagai industri dan pelbagai kelebihan. Namun pada ketika ini masih kurang dibukukan. Program ini turut mendapat sokongan Akademi Zakat Pusat Pungutan Zakat Labuan. Itulah peranan Akademi Zakat di mana kami membantu untuk menyebarkan ilmu-ilmu tidak semestinya tentang zakat tetapi ilmu yang berkaitan seperti yang kita program pada pagi ini iaitu telaah tentang Amazing Labuan yang sangat dekat kepada masyarakat Labuan.
Pulau Rosukan terus diperkasa sebagai destinasi pelancongan marin berpotensi tinggi. Laporan lanjut bersama Muhammad Zulhanizam. Program menyelam yang memasuki tahun keempat itu semakin mendapat sambutan termasuk dari pelancong antarabangsa. Program 3 hari 2 malam ini menyasarkan sekurang-kurangnya 40 peserta, khususnya penyelam berpengalaman. Peserta berpeluang meneroka 7 lokasi selaman termasuk tapak kapal karam dan terumbu karang. Umang-umang di pulau ini sangat banyak. I say more than 1,000. A lot of umang-umang hermit crab. So one of the activity suitable for kids is selain you main pasir, you can look for umang-umang and you can see their habitat. It's very very cute. Pulau Rosukan turut menempatkan pusat pemeliharaan penyu serta formasi geologi unit Tessellated Pavement. Tessellated pavement di atas bumi ini, where we can walk on it, okay, is only here in Rosukan Besar or in Tasmania, Australia. So it's a paddy field like rocks formation at the beach. Yeah. So kalau macam masa surut kan, dia punya keluasan macam satu itu tapak bola sepak. And then kami boleh jalan di atas, yang sangat-sangat cantik lah. So very very special di sini saja, di Rosukan Besar saja. Yeah. So one of the very special geo site is here. Selain selaman, aktiviti seperti snorkeling, berkayak dan pemerhatian hidupan marin turut ditawarkan. Pulau ini juga diiktiraf di bawah Malaysian Tourism Quality Assurance MyTQA. Untuk hala tuju Rosukan ni kemungkinan dia boleh menaik taraf beberapa fasiliti. Pengiktirafan ni dia menjaminkan produk ini adalah selamatlah untuk pengunjung. Sebab penilaian kita buat pun mengambil aspek keselamatan, amalan kelestarian, sustainability lah. Dan perkara-perkara yang kita tekankan adalah keselesaan lah fasiliti kepada pengunjung. Keindahan terumbu karang, lokasi kapal karam serta keunikan formasi geologi yang jarang ditemui, itu antara yang ada di sini. Pulau Rosukan sememangnya produk pelancongan utama baik di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Muhammad Zulhanizam, Berita RTM. Sukan Olimpik Istimewa terus menjadi platform memperkasa individu berkeperluan khas melalui penyertaan aktif dalam sukan. Menurut pengerusi Special Olympics Labuan Jocelyn Yeo, kejohanan ini membuka peluang atlet menyerlah di peringkat lebih tinggi. Tamasya peringkat kebangsaan ini turut menjadi medan pemilihan atlet ke World Summer Games di Santiago, Chile tahun hadapan. Menurut pengerusi Special Olympics Labuan Jocelyn Yeo, kejohanan ini membuka peluang atlet menyerlah di peringkat lebih tinggi. Jadi ini adalah platform untuk memilihlah atlet yang akan mewakili negara Malaysia. Itulah harapan Special Olympics Labuan supaya budak-budak kami dapat mengikuti. Dan saya harap juga training akan continue untuk persiapan yang selanjutnya. Atlet muda Labuan Emri Mashkuri mencuri tumpuan dengan 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa dalam acara renang. Dan kami ada buat berenang di situlah, freestyle dan juga kickboard. Labuan meraih 21 emas, 13 perak dan 14 gangsa sekaligus menduduki tempat keempat daripada 11 kontingen. Pencapaian ini dilihat sebagai pemangkin untuk terus melahirkan lebih ramai atlet berkeperluan khas yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi termasuk mewakili negara ke pentas dunia. Demikian laporan dari Labuan. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih, Hebri.